الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين ومن لا يسقط واو الابتدائية واو ماذا هنا واو الابتدائية dan adapun man golongan la yasqutu tidak gugur. Mana tidak gugur sini? Mana tidak gugur? Ghairu mahjubin, tidak terhalang. Istilah faraid kita sebut mahjub. Yasqut sini mana? Wa man la yasqutu ay ghairu mahjubin, dia tidak mahjub, mana tidak terhalang. Minal warasati, daripada pewaris-pewaris. Okey, 15 golongan pewaris dari pihak lelaki, 10 golongan pewaris daripada pihak perempuan. Ada sebelah lelaki secara tafsilnya, secara ringkasannya 10 golongan. Kalau kita pecah lagi jadi 15 golongan lelaki. Kalau perempuan secara ijmalnya, secara mujmalnya, secara ringkasnya 7 golongan. Cara tafsilnya 10 golongan. Faham tak? Asyara. Apa? Okey, perempuan secara apa? Secara ringkasnya 7 golongan, secara tafsilnya 10. Ayo. Wa man la yasqutu, dan golongan la yasqutu ay ghairu mahjubin, tidak terhijab, minal warasati. Warasati ni apa? Ini jamak apa? Mada? Jamak waris. Ingat waris, warithun, musanna dia warithani, jamak dia warithun boleh. Allah sebut ulaika humul warithun. Boleh. Itu jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Dan juga boleh jamak taksir warasah. Sama dengan talabah. Talibun, talibani, talibuna. Boleh. Boleh juga at-talabatu, talababatun. Jadi sini dia boleh jamak taksir, dia boleh jamak mudzakkar salim. Boleh. Okey. Minal warasati, daripada golongan pewaris. Tidak gugur. Bihalin, mana bihalin? Makna sini mana bihalin ni? Bi ayyi halin, dengan apa saja keadaan. Ini mana bihalin? Bi ayyi halin, dengan apa sahaja keadaan. Khamsatun, 5 golongan ni.
5 golongan ni macam mana sekalipun pembahagian, kalau mereka ada 5 golongan ni, pembahagian harta pusaka, kalau mereka ada, biarpun macam mana bentuk keluarga tadi, ada pakcik, ada begini, ada begini, ada begini, mereka 5 ni kalau mereka ada, mereka mesti dapat. Jelas kan? Mesti dapat. Kalau siapa bagi mereka tak dapat, mengarut tu, bohong tu. Mesti dapat. Biahalin ay biahalin khamsatun. Awalan mana? Az-zawjani. Okey, zaujani apa? Suami dan isteri. Az-zawjani, suami isteri. Okey. Suami dalam apa keadaan sekalipun dia tetap dapat. Sebab dia mewarisi secara apa? Secara faraid. Secara faraid. Allah sebut, فَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. فَلَكُمْ, bagi kamu suami-suami, nisfu ma, separuh, ma taraka azwajukum, separuh harta ditinggalkan oleh isteri kamu. Illam yakun lahunna walad, sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Isteri kamu tak ada anak, kahwin tidak ada anak, isteri tinggal harta 5 juta, 5 juta, 2.5 juta rupiah tadi milik kita. Faham tu? Sebab tu saya katakan isteri-isteri ni banyaklah bersedekah. Kalau kau mati dulu, habislah suami kau kahwin lain lagi. Pakai apa? Hantaran pakai harta kamu tu. Okey, Allah sebut, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu 1/2 daripada harta isteri kamu, sekiranya mereka tidak meninggalkan anak. Kaya raya isteri kamu, separuh hartanya milik kamu. Tapi kalau ada anak pula sebut, فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ مِمَّا تَرَكْ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, maka sekiranya bagi mereka, bagi isteri-isteri kamu ini ada anak, apa? فَلَكُمُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, bagi kamu 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu. Isteri tinggal 4 juta, ada anak, mana 1 juta itu milik apa? Suami. 3 juta tadi anak-anak bagilah. Anak-anak bagilah. Okey. Sebab tu kita dalam apa keadaan sekalipun, suami dia tetap dapat. Okey, az-zawju waz-zawjatu, begitu juga isteri. Ingat isteri dalam apa keadaan sekalipun, harta suaminya mesti dia dapat. Jangan mati suaminya, keluarga suaminya, ibu suaminya, bapa suaminya, adik-beradik suaminya, ambil semua. Ini ingat Kadang-kadang harta pusaka ni, sebab tu kita kena jaga betul. Sebab Allah sebut apa? Yusikumullahu fi auladikum. Allah telah bagi wasiat sudah benda ni. Faridatan min Allah, kefarduan daripada Allah. Tiba-tiba ada, suamiku mati, semua harta suamiku, pencen dia kan, semuanya, semua dia letak nama mamak dia letak nama bapak dia. Aku apa tak dapat. Nama ni kita sebut, penama ni hanya apa? Hanya sekadar dokumentasi saja. Faham tu? Itu hanya sekadar dokumentasi saja. Faham tak? Kadang-kadang berlaku juga masalah begini. Bapa ni tidak ada IC. Dia beli tanah guna namanya. Anak sulungnya ada IC. Anak nombor dia tak ada IC. Nombor 3 tak ada IC. Jadi dia beli tanah bapa tadi,
Dia beli tanah guna apa? Nama anak sulung dia. Sebab anak sulung dia ada isi, bapa dia tak ada isi. Okey. Jadi si bapa ni meninggal. Anak sulung kata, ini harta aku ya, tengok nama aku. Memang di mahkamah dia menang. Pergi mahkamah syariah dia menang. Ini bukan harta bapa, ini harta aku. Cuba tengok. Di surat tanah, di geran tanah. Nama aku. Ini isi aku. Ingat ya? Biarpun mahkamah syariah putuskan, mahkamah sivil putuskan harta tadi milik dia berdasarkan geran. Di sisi Allah dia makan harta haram. Di sisi Allah dia makan harta haram. Faham tu? Sebab bapa dia tak diletak namanya hanya sekadar apa? Doa minta, dia mengerti. Sebab tu untuk mengelakkan perbalahan, selalu saya sebut untuk orang kan yang pernah tanya macam mana ustaz aku letak nama anakku ini, sebab dia saja IC dia saja boleh miliki tanah ni. Saya kata buat satu surat wasiat bahawa tanah ini sebenarnya hak aku, hak bapa, tapi bapa hanya gunakan nama ni. Buat wasiat begitu. Faham tu? Wasiat supaya sepeninggalan kita mati nanti anak-anak kita tak tempat gaduh. Kita minta berlindung benda tu. Boleh? Janganlah sampai kita mati nanti apa? Hidup kita pagi petang keluar cari nafkah untuk anak-anak, kumpul harta untuk anak-anak. Mati anak kita pula maki kita. Bapak dulu kan, memang bapak aku dulu bukan guna tu. Pilih kasih, semua harta aku letak nama abang aku. Semua harta aku letak nama abang aku. Jangan sampai anak kita memaki kita nanti. Wala'iyadzubillah, summa la'iyadzubillah. Okey. Sebab tu hantar anak belajar faraid. Bagi faham sikit ni. Sebab tu penjelasan dia macam mana? Penjelasannya hantar anak belajar faraid, belajar hukum akam agama ni. Okey, sebab apa jadi begitu? Sebab tak faham faraid tu. Tak faham hukum hakam. Tu saya kata berapa banyak ni? Makan harta secara batil. Sebab Rasulullah sebut apa? Manabata min haramin fannaru aula lahu. Mana-mana daging yang ditumbuh dengan harta yang haram, maka nerakalah lebih layak untuknya. Makan harta haram. Ini faraid, kita tak masuk bahagian lain lagi. Macam apa? Gadaian. Okey, orang kampung hutang 10,000, gadai tanah 2 ekar untuk 10,000. Jadi yang bagi hutang tu, tanah tu apa? Dia pakai seolah milik dia sudah sepanjang tempoh gadaian tu. Okey, kalau sawah padi, dia buat sawah padi, hasil padi dia ambil, dia bajak, semua milik dia. Dia seolah-olah dia anggap milik dia. Sedangkan kita gadaian ini, dia hanya sekadar apa? Memegang amanah, jaminan bahawa hartanya, duitnya 10,000 akan dibayar balik. Hasil padi tadi tetap milik yang bagi apa? Penghutang tadi. Tapi kita begitu. Bahkan sampai apa? Lama tak bayar, dia jadi milik hutang sudah. 2 kali dosa. Berapa banyak? Sebab kejahilan hukum hakam agama ini, manusia makan harta batil. Sedangkan Allah sebut, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu sama sendiri secara batil. Jelas sini. Kemudian disebut wazzaujatu, istri suaminya mati dalam apa keadaan sekalipun, biarpun dia isteri kedua, ketiga, keempat, tetap dia dapat. Okey. Setengah apa? Isteri kedua dia kahwin tapuk-tapuk, dia mati, isteri kedua tak dapat bahagian. Jaga ingat sebab tu aku tak berani, isteriku singa. Okey, dia kahwin tapuk-tapuk, ingat, dia takut sangat, dia buat wasiat, aku ada lagi seorang isteri. Nanti takut apa? Takut dia mati, isteri keduanya ternafi haknya, sedangkan Allah telah berikan hak mereka. Sebab Allah sebut isteri pertama ke, isteri kedua ke, isteri ketiga ke, isteri keempat, hak mereka semuanya sama. Isteri pertama jangan bertemerang ya. Aku lama hidup dengan arwah, aku kena dapat lebih. Allah tak bagi lebih, Allah bagi sama. Sebab Allah sebut apa?
walahunna ar-rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Walahunna, dan bagi isteri ataupun isteri-isteri kamu. Soleh, contohnya kahwin 4. InsyaAllah zaman kau nanti kahwin 4 tu biasa sudah. Soleh, InsyaAllah soleh. Zaman sekarang orang jahil lagi dengan hukum akam. Soleh, faraid pun Elias mungkin baru baru apa? Tua-tua ni baru faham rupanya ada hukum faraid. Okey, sebab kamu insya-Allah daripada kecil faham sudah faraid. Faham sudah rohan tu apa, al-iqrar tu apa, wakalah tu apa, dhaman tu apa, faham sudah kan? Okey. Kita ni pesawat, kita tadi tak apalah, belajar apa setengah tu orang. Umur 43 tahun baru balik. Ada setengah ni 43 tahun baru balik. Maksudnya apa? Baru nak belajar sembahyang. Pergi Fanika cari apa? Panduan solat lelaki. Umur berapa? 43 tahun. Tapi tak apa, alhamdulillah ada kesedaran. Makna dia sedar agama secara automatik. Biarpun dia sedar dekat nak mati sudah. Makna sambung kesedarannya pada anaknya masih kecil. Ya, soleh ya. Insya-Allah zaman kau tu nanti insya-Allah ya. Malu lagi kalau tak kahwin 4. Okey. Ya nah. Wa zawjatu Allah sebut. Walahunna ar-rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi isteri-isteri kamu, makna mereka kongsi. Isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, mereka kongsi. Kalau kamu tinggal 4 juta rupiah, seorang 1 juta. Kalau kamu tak ada anak. Okey. Fa in kana lakum waladun falahun fa in kana lakum waladun falahun as-sulu mimma taraktum. Kalau kamu mempunyai anak, bagi mereka berapa? 1/8. 1/8. Jadi kalau kamu tinggal 8 juta, begitu. Kalau kamu tinggal 4 juta, seorang dapat berapa? Setengah juta ke? 1/8 berapa? 500,000. Setengah juta lah. Okey. Itu kamu dapat, mereka dapat 1/8. Sebab tu dalam faraid ni, okey, gandaan sepunya terkecil apa? GST apa? 24. Sebab ada 8, ada apa? Ada 8, sebab ada 8 ni. 24 nanti. Sebab 24, 6 boleh masuk kan? 8 boleh masuk, 3 boleh masuk, 4 boleh masuk. Nanti cara kita buat, cara kira apa? Cara pembagian harta nanti. Okey. Aina wasalna? Aina. Okey. Wal abawani. Ingat isteri kadang-kadang mengadu tu. Suami aku mati, bukan ada apa-apa ustaz. Tak ada apa-apa. Sudahlah, anak aku jaga. Habis KWSP aku, keluarga suami aku ambil. Apa? Yang pencen apa mereka ambil. Haram ya. Ingat, haram hukumnya. Isteri tetap dapat hartanya, bagiannya. Dalam apa keadaan sekalipun dia bergelar isteri, dia tetap dapat. Biarpun perkahwinannya tidak didaftarkan. Faham tak? Daftarnya apa? Dia komentar. Biarpun tak didaftarkan ya. Ini hanya hukum dunia saja. Faham tu? Okey. Biarpun mahkamah syariah putuskan, tak boleh. Sebab apa? Tak ada bukti jadi suami isteri. Tapi kalau kita tahu memang suami kita ini isteri kedua dia, wajib hak dia. Okey. Sebab tu ingat ya. Yang diputuskan oleh mahkamah, diputuskan qadi, diputus oleh hakim, bukan semestinya benar di sisi Allah. Bahkan Rasul sebut, apa Rasul sebut? Innakum takhtasimuna indi. Rasul sebut, kamu ini datang berdebat di sisiku. Makna berbicara. Ini mendakwa pada la'alla ba'dukum fala'alla ba'dukum alhanu bihujjati min ba'd. Mungkin sebahagian kamu dia lebih alhan, lebih bijak
mengemukakan hujah, lebih mantap dalam mengumpulkan hujah, buktinya, mimbak daripada sebagian yang lain. Dia kemukakan bukti, mukakan dokumen, hujah dia mantap, hujah dia. Jadi Rasul sebut fa ahkumu bima asma. Jadi aku ni Rasul sebut sebagai manusia hakim, aku menghukum binahwi ma asma, seperti mana aku dengar, sebab kamu berjaya meyakinkan aku dengan hujah kamu. Tapi Rasul sebut faman qata'tu, siapa aku bahagi hukum untuk dia, ini miliknya, harta ni miliknya. Faman min haqqi akhihi, sedangkan pada hakikatnya itu adalah hak saudaranya. Fa innama qata'tuhu qit'atan minan nar, aku putuskan untuknya sepotong daripada api neraka untuk dia. Sebab apa? Qadi dia hukum apa yang zahir. Hakikat sebenar kita lebih tahu. Sebab samalah kita ingat ingat kita selalu sebut kisah apa? Shuraih al-qadi dalam bab hadis bab al-bayyinatu man idda'a wal yaminu ala man inkara. Bukti untuk orang yang mendakwah mesti bawa bukti. Wal yaminu, sumpah untuk orang menafikan. Kisah apa? Kisah baju pedang Sayyidina Ali. Tiba-tiba Sayyidina Ali nampak baju pedangnya, baju perang di sisi orang Yahudi. Ini baju perangku terjatuh waktu peperangan Siffin. Baju perangku. Dia kenal baju perang dia. Dia kenal baju perang. Ini baju perangku ni. Dia tengok. Jadi dia dakwah pada Shuraih al-Qadi. Dia kata, Shuraih, ini baju perangku ya, dengan tangan Yahudi terjatuh waktu perang Siffin, terjatuh baju perang dia. Jadi Shuraih tanya, siapa saksimu? Dia kata, kau tanya Hasan, tanya Husain. Tanya Hasan, Husain, mereka kenal, ini baju aku, ini baju aku. Shuraih kata apa? Hasan dan Husain tidak layak untuk menjadi saksi bagimu. Sebab apa? Sebab mereka berdua anak kau. Ada konflik kepentingan. Istilah bahasa temberang kita sekarang lah. Bahasa temberang kita sekarang ada istilah konflik kepentingan. Hasan Husain tak boleh jadi saksi bagimu. Jadi ada orang lain, Ali kata, salah siapa yang kenal? Mereka dua saja kenal. Jadi dia tanya Yahudi, kau bersumpahkan baju besi ni milik kau? Ya, aku bersumpah dengan nama Allah, milik aku. Jadi Shuraih berkata apa? Baju besi ini milik engkau, wahai Yahudi. Wahai Yahudi. Bayangkan, Ali itu betul siapa Ali? Amirul Mukminin. Mana Amirul Mukminin ni? Tak ada apalah presiden ke apa sekarang. Makna negara Islam waktu tu daripada Mesir, kan? Mau di bawah Amirul Mukminin. Biar apa ada persisian yang itu kan? Sampai Iraq, sampai Iran, sampai dekat waktu tu, sampai dekat mana dah? Okey. Waktu okey. Sampai dekat Iran dah, Parsi semua kan? Okey, Iraq apa Mesir semua. Seluruh tanah Arab tu dia Amirul Mukminin. Jadi, bayangkan orang Yahudi biasa saja, orang Yahudi biasa. Jadi, Shuraih kata, milik kau. Jadi Yahudi itu kata, benarlah, kamu benar-benar adil orang Islam ni. Sedangkan betul-betul baju ni bukan milik aku terjumpa jatuh. Waktu aku terjumpa sebenarnya, aku terjumpa, aku ambil. Memang milik Sayyidina Ali bilangnya. Tapi kamu betul-betul adil, kamu betul-betul tidak ada siapa lebih tinggi pada hukum Tuhan kamu. Biarpun dia ketua kamu, tetap kamu bagi dia kalah kes ni. Jadi situlah Yahudi tadi peluk Islam. Dia peluk Islam sebab sebab akhlak orang beriman. Faham tu? Kita ini nak kena pemimpin, biarpun salah, bebas lagi. Biarpun tahu salah sudah tu, bebas lagi. Itulah bezanya hukum Allah. Apabila umat ini tunduk kepada apa? Umat ini benar faham ke? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan milik Allah. Tidak ada siapa berhak memiliki hukuman. Hukum ni milik
Allah. Tidak ada istilah pengampunan diraja, tak ada. Raja, rakyat, pemimpin, semua sebagai hak yang sama di bawah undang-undang Allah. Okey. Wal abawani, ingat jadi wal zaujatu. Jadi ingat saya sebut tadi ya. Ingat. Biarpun kahwin tak daftar, tetap biarpun perkahwinan tak didaftarkan, tetap dia berhak dapat. Okey. Kena bagi wajib. Kalau kita ambil juga, isteri tua ambil juga, anak isteri tua ambil juga, tak bagi hak isteri pertama, tak bagi hak isteri kedua, tak bagi hak anak-anak isteri kedua, mereka makan harta haram. Kadang-kadang isteri kedua ni yang teruk ni, dengan anak-anak dia lagi, suami mati, tak ada apa dapat. Semua isteri pertama apa? Sebab salah apa? Mereka kata apa? Bapa mereka milik eksklusif mereka. Sedangkan harta ni bukan harta kita. Harta siapa? Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berilah kepada mereka harta siapa? Harta Allah, bukan harta kita. Pinjam saja ni, berilah. Wa atuhum mimma lillah. Berilah kepada mereka harta siapa? Harta Allah. Mimma atakum, Allah beri, pinjam kepada kamu saja, bukan harta kita. Okey. Wal abawani, dan kedua ibu bapa, ai al abu wal bapa ataupun emak kalau tidak ada pewaris, tak ada apa. Allah sebut apa? Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu wa abawa fa li ummihi thuluth. Bapa, okey, ibu kalau tidak ada anak, kalau apa? Ada keadaan dia akan dapat 1/3. Okey. Kalau tak dapat 1/3, dia dapat apa? 1/6. Ibu kita dalam apa keadaan sekalipun, kalau kita mati, ibu kita ada, mesti ibu kita dapat sama ada 1/3 ataupun 1/6. Kalau bapak kita pula, bapak kita apa? Wa warithahu abawa. Okey. Okey. Dia dapat secara asabah. Bapak kita mati, tak ada siapa-siapa. Ibu kita, bapak kita orang, semua harta kita bapak kita dapat. Biarpun kita ada saudara lelaki. Sebab bapak kita diwaris secara asabah juga apa? Dia boleh dapat 1/6. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawa falyumithu sulus. Okey. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus in kana lahu walad. Bagi kedua bapaknya, ibunya, bapaknya, bagi setiap mereka dapat apa? 1/6 kalau dia anak. Jadi bapa sama ada secara asabah ataupun 1/6. Ibu sama ada 1/3 ataupun 1/6. Wa waladus sulbi, dan anak sulbi, anak kandung, bukan anak angkat. Zakaran kana, anak lelaki ni dia tidak ada faraid dia warisi secara asabah. Kadang-kadang dia boleh dapat semua sekali. Semua harta kita dia boleh dapat. Kita mati, anak kita lelaki seorang saja, semua harta kita diambil. Okey. Okey. Anak perempuan au unsa, anak perempuan pula dia boleh dapat apa? Sama ada dia dapat asabah dengan saudara lakinya, ataupun dia dapat apa? 1/2 ataupun 2/3. Apabila ramai anak perempuan. Fa in kana tasnatani fahumas thulutsan. Kalau 2 orang anak perempuan saja, kita tinggalkan 3 anak perempuan. Okey, mereka ini 3 anak perempuan kita akan mewarisi 2/3 pada harta kita. Kalau kita mati, anak perempuan itu seorang saja, dia akan dapat 1/2. Kalau ada perempuan lelaki, okey, dia asabah. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Wallahu taala a'lam. Kita tengok soalan dulu. Assalamualaikum Ustaz, sahkah salat kalau kita sebagai makmum, kalau seorang imam membuat kesalahan dalam bacaan surah Fatihah seperti dalam sebutan huruf? Kita tengok sini. Dia kesalahan sini Fatihah ni, salah baca Fatihah tidak sah salat. Sebab Rasulullah sebut apa? La salata biduni Fatihatil kitab. Tidak ada salat tanpa surah Fatihah. Sekarang kesalahan imam ini kita terbagi pada 2. Panjang masalah ni kan. Cara ringkas jawab ya. Kita sebut pertama al-lahnul jali, kesalahan yang nyata. Ini tak sah langsung. Tidak sah. Tidak sah. Sebab apa? Orang belajar tajwid pun tak baca tajwid, faham, dia baca salah.
Contoh dia baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dia tak sebut iyyaka na'budu. Dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kita sebut khata' ataupun lahan jali, tak sah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab situ ubah makna. Cahaya matahari aku sembah, cahaya matahari aku mohon pertolongan. Iya. Sebab tu iya cahaya matahari. Dawu syams. Sebab kena iyyaka na'budu. Ini kita punya khata' bang. Al-lahan jali. Begitu juga Ar-Rahmanur Rahim. Dia tukar dengan baris dhammah. Ini kita sebut khata' apa? Lahan jali. Tak sah. Okey. Tapi kalau salah kita sebut lahan khafi. Yang dapat faham orang belajar tajwid. Dia belajar makhraj huruf semua. Dia baca sini. Ihdinas siratal mustaqim. Ada bunyi ihi. Terkeluar dari hak tu. Sedangkan dia mana ihi saja. Ini orang tak belajar tak faham. Sebab apa? Dia mahmuskan hak situ. Keluar balik dia apa? Dia qalqalahkan hak. Sedangkan hak bukan huruf qalqalah. Dia letakkan hak. Ihdinas. Tak boleh. Jadi kita ini khata' lahan khafi. Itu tak apa. Sebab ihdinas siratal mustaqim. Situ kita baca antara qaf dengan kaf. Sebab apa? Sebab ia tu huruf lin. Dia baca ihdinas siratal mustaqim. Sah tak apa tu. Kita kena khata' apa? Lahan khafi. Itu cara umumnya. Nak belajar lagi? Datanglah belajar sini. Kita sebut macam mana kesalahan dimaafkan, macam mana kesalahan tak dimaafkan. Boleh? Okey. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan solat kaki berstokin bolehkah atau tidak boleh? Perempuan kalau dia pakai skirt dia tak labuh, tak menutupi kedua-dua kakinya, dia wajib solat pakai stokin. Wajib pakai stokin perempuan. Sebab Rasulullah sebut apa? Ditanya Rasulullah SAW, hal tusalli mar'atun fi dir'in wa khimarin biduna idhar? Adakah seorang perempuan itu boleh solat dia pakai jubah dia saja, pakai tudung, biduni idhar, dia tak pakai sarung? Faham tak? Jubah pakai tudung, tak ada sarung pada dalam. Okey, tanya Rasulullah, na'am, idza kana dir'u yughatti zuhur qadamain. Ya, apabila dengan syarat jubah dia tadi menutup kedua-dua tapak zuhur, atas tapak kaki ni. Mana tapak kaki ni? Sebab di sini kita sebut, inilah dalil kita bahawa tapak kaki aurat perempuan yang wajib ditutup. Jadi sini kalau perempuan skirt dia singkat apa, tak tutup tapak kaki, wajib dia pakai stokin. Lelaki pula macam mana? Lelaki tak wajib, tapi lelaki ingatlah harus pakai stokin. Harus saja, bukan wajib. Sebab apa? Okey. Tak makruh, tak sunat. Dia kata cuma lelaki ni harus, boleh dia pakai stokin waktu solat. Sebab apa? Sebab bahkan dalam mazhab Abu Hanifah harus kita sapu wuduk atas stokin. Sebab dalam hadis datang masa Rasulullah SAW alal jawrabi wa al tasakhin. Rasulullah SAW dia sapu wuduknya, maknanya dia sapu dia alal jawrabi wa al tasakhin, di atas tokinnya dan di atas khufnya. Khuf daripada kulit kan, maknanya dia buat begini. Minta maaf ya, dia buat begini saja. Kalau kita minta maaf ya, Ustaz tengok Ustaz buat begini. Stokin kita pakai, dia buat begini saja. Sudah. Kalau kita sunat begini kan, begini sekali saja, ambil air begini, tak payah buka stokin sudah, terus sapu atas stokin. Tapi mazhab Abu Hanifah dengan syarat stokin tadi tebal. Kita tak boleh stokin. Sebab apa? Kita masukkan stokin situ apa? Stokin yang dibuat pada khuf, daripada kulit, yang mana boleh kita guna stokin tadi berjalan. Tapi Abu Hanifah stokin sekarang ni boleh disapukan. Sebab tu saya tengok sebahagian Syekh Ustaz belajar dulu mazhab Hanafi, kalau musim sejuk mereka tak buka stokin. Wuduk pun mereka begini saja, ambil air begini saja. Boleh? Okey, dia kita kata harus pakai stokin untuk lelaki. Assalamualaikum Ustaz, zakat fitrah berupa makanan atau duit, mana lebih baik? Mana lebih baik? Lebih baik dengan
zakat berupa makanan dengan beras. Sebab apa? Sebab itu asal sunnahnya. Asalnya beras. Akhraja Rasulullah SAW zakatul fitri sa'an min tamrin aw burrin aw farad Rasulullah zakatul fitri sa'an min syairin aw burrin aw tamrin aw aqittin. Memfardukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri apa? Sa'an. Apa itu sa'? Satu gantang lebih kurang 2.5 kg. Farad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an, satu gantang, min tamrin, kurma kering, au burrin, gandum. Mana gandum? Au syair, apa ni? Barley. Sebab dulu zaman Rasulullah gandum ini roti dibuat daripada tepung gandum dan tepung barley. Au aqit, atau aqit ni kita sebut apa? Susu, bukan yogurt ni. Keju, macam keju tu. Keju. Aqid. Sebab orang Arab dulu roti, bukan dulu sampai sekarang lah. Kalau ustaz di Jordan tu, kalau ustaz pergi ziarah kawan-kawan ustaz yang tinggal di perkampungan Badui, itulah dihidangkan. Makna susu dikasih beku. Bukan macam cheese. Dia macam susu asli. Cheese ni asal lemak-lemak dia. Dia potong-potong tu untuk makan dengan roti. Makna kadang-kadang dia bentuk macam ni. Macam putu tu. Nampak putu tu yang apa? Yang jual apa? Petak kotak-kotak. Begitulah bentuk dia. Jadi dia potong-potong, makanlah dengan tu. Jadi itu zakat fitri. Sebab tu kita kata Rasulullah dia tak pernah keluar dengan duit. Dia hanya keluar dengan makanan zaman Rasulullah. Okey, cuma kita kata yang keluar dengan duit ini ijtihad Abu Hanifah. Sebab dia kata biarpun Rasulullah keluar dengan duit, biarpun para sahabat keluar dengan duit, tapi astagfirullahalazim, biarpun Rasulullah keluar dengan makanan, biarpun para sahabat keluar zakat fitrah dengan makanan, tapi dia kata harus kita keluar dengan duit. Sebab maksud zakat fitrah ni Pak, sebab Rasulullah sebut ughnuhum anit tawafi fi hadzal yaum, bagilah mereka kaya tidak meminta-minta lagi pada hari ini. Jadi kita bagi duit pun sama juga, tapi mana lebih baik? Sebab tu ustaz sampai sekarang ustaz zakat fitrah, ustaz apa? Duit ustaz keluar, beras bagi. Faham tu? Paling afdal kita keluar beras. Sebab mazhab Syafi'i tak sah dengan duit. Faham tu? Yang kita sebut dengan apa? Dengan duit ni apa? Sebab mazhab Syafi'i tidak sah dengan duit. Yang sah dengan duit apa? Mazhab Abu Hanifah. Okey. Ni apa lagi? Assalamualaikum Ustaz, saya ada terbaca satu hadis yang menyatakan bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah kepada 30 golongan. Hanya satu golongan benar. Apa kecil tersebut seperti dimaksud Rasulullah SAW? Okey. Jadi dalam sebuah hadis, ini hadis ni ingat hadis ni tidak ada dalam Bukhari, tidak dalam Sahih Muslim. Sebab tu setengah kata, sebab apa? Sebab tidak menepati syarat sahih yang diletakkan oleh Bukhari, tidak menepati syarat sahih yang diletakkan oleh Muslim. Okey. Cuba Abu Daud, Imam Hakim keluarkan hadis ni. Apa hadisnya? Rasulullah sebut iftaraqat al-yahudu ila wahidin wa sab'ina firqah. Umat Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan. Wa iftaraqat an-nasara, dan berpecah belah umat Nasara ini kepada berapa? Kepada ithnatani wa sab'ina firqah, kepada 72 golongan. 72 golongan. Yahudi berpecah. Semua kulluhum finnar ila wahidah. Satu golongan saja selamat. Umat Yahudi, umat Nasrani. Rasulullah sebut wa sataftariqu hadhil ummah, dan akan berpecah belah umat ini ila 73 firqah, akan berpecah belah umat ini kepada 73 golongan. Kulluha finnar, semua neraka, illa wahidah, melainkan satu. Jadi sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Man ana alaihi wa ashabi. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut yang selamat tadi golongan yang berada seperti mana Islam mereka, seperti Islamku dan Islam para sahabatku. Sebab kita sebut, Rasulullah sebut apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdi min maqdi addu ala bin nawajid. Makna amalan Islam mereka, cara Islam mereka, pemerintah Rasulullah macam mana? Pemerintah Rasulullah, hukum Islam paling tinggi. Ekonomi Rasulullah macam mana? Ekonomi Rasulullah macam mana? Okey. Ada hak yang dimiliki oleh negara. Air, api dimiliki oleh negara. Air, api milik negara. Rasul an-nasu syuraka fi thalathin fil ma'i wal kala' wan nar. Air, api ini milik negara. Makna itu negara perlu sediakan pada rakyat.
Itu sistem ekonomi Rasulullah. Kemudian sistem ekonomi dia, kita akui hak pemilikan peribadi. Makna ada apa? Harga barang berdasarkan permintaan dan penawaran, dengan syarat tidak ada apa? Tidak ada monopoli. Sebab Allah sebut la yaqtir illa zalim, tidak berlaku monopoli. Nak import mesti ada apa? Lesen saja. Itu jadi monopoli itu. Nak import beras mesti ada lesen, nak import bawang mesti ada lesen. Itu menjadi monopoli itu. Itu sistem kapitalis. Siapa duit banyak, dia boleh rasuah lagi, boleh dapatkan apa? Itu Rasul sebut makna sistem i'tiqad, keyakinan mereka. Ini bukan ekonomi kami, ini bukan sistem politik kami. Begitu juga ibadat. Ma ana alaihi wa ashabi. Faham tu? Sebab doa kita apa? Kita doa kita ini sentiasa berada atas jalan Rasulullah dan sahabatnya. Sebab itu Allah bagi sebut Allahumma rabb Jibril. Ingat ini doa Rasulullah waktu apa? Pembuka solat tahajud. Allahumma rabb Jibril, Allah engkau Tuhan Jibril, wa Mikail wa Israfil, Tuhan Jibril Mikail Israfil, fatiras samawati wal ard, engkau mencipta langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, engkau mengetahui benda yang ghaib dan nyata. Okey. Ihdina limakhtubiha, ihdina limakhtubiha, innaka tahdi man tasyaa ila mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan benar. Kami nampak sekarang manusia bersih pendapat, tapi kami ihdina lima tuhmil haq, engkau ya Allah tunjuklah kami jalan yang benar, lima kanu fi ikhtilafun, apa yang mereka perselisihkan. Boleh? Jadi itu kita doa, Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kebenaran itu sebagai kebenaran. Kami tahu ini benar. Sudah kami tahu benar, bukan semua, ingat tidak semua manusia diberi ilmu tentang kebenaran. Tidak semua manusia yang diberi ilmu tentang kebenaran mampu mengikut kebenaran tadi. Berapa ramai dia tahu ini benar, tapi dia tidak mampu untuk mengikut kebenaran. Boleh? Sebab itu disebut Allahumma inal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjuklah kami kebenaran. Satu kebenaran. Satu. Yang kedua, warzuqna ittiba'ah, rezeki kami untuk menjadi pendukung kebenaran tadi. Boleh? Sebab apa? Umat ini akan terbagi 73 golongan. Makna kita sentiasa berada kebenaran yang ditengok oleh Rasulullah dan para sahabat. Man ana alaihi wa ashabi. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.